Bab 9 Kerjasama Ekonomi Antarabangsa Malaysia dengan negara-negara lain. Malaysia mengadakan kerjasama ekonomi melalui Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN. ASEAN ditubuhkan pada tahun 1967, iaitu terdiri daripada 10 buah negara termasuk Malaysia. Malaysia mengadakan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN dari segi pelaburan, perniagaan, kebudayaan, keuangan dan infrastruktur. Malaysia dapat meluaskan pasaran di negara-negara anggota ASEAN. Produk Malaysia dapat dipasarkan di negara-negara anggota ASEAN dan boleh meningkatkan sumber pendapatan negara kita. Ini adalah contoh kerjasama Malaysia dengan negara-negara anggota ASEAN. Negara Malaysia mendapat tenaga buruh tidak mahir dari negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Thailand, Vietnam dan Myanmar. Tenaga buruh tidak mahir bekerja dalam sektor perindustrian atau perkilangan, bekerja dalam sektor keselamatan dan lain-lain. Malaysia juga terlibat dengan kerjasama segitiga pertumbuhan, iaitu melalui IMTGT atau Indonesia Malaysia Thailand Growing Trade Area. Selain itu, Malaysia juga menjadi anggota segitiga pertumbuhan melalui IMSGT. I mewakili negara Indonesia, M mewakili negara Malaysia, dan S mewakili negara Singapura. Kerjasama segitiga pertumbuhan ialah kerjasama melibatkan 3 buah negara yang berhampiran. Kerjasama negara Malaysia dengan segitiga pertumbuhan melalui pelbagai aspek terutamanya dalam bidang perdagangan dan pertanian. Berikut merupakan negara-negara anggota Pertubuhan IMSGT yang melibatkan kerjasama kegiatan ekonomi dari segi pelaburan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, dan pelancongan. Selain itu, Malaysia juga mengadakan kerjasama ekonomi dengan negara-negara anggota European Union. Negara-negara anggota European Union ialah negara-negara yang terletak di Eropah. Dengan kerjasama Malaysia dan European Union, Malaysia mendapat peluang untuk memasarkan produk-produk atau barangan buatan Malaysia. Selain itu, Malaysia juga mengadakan kerjasama dengan Kesatuan Eropah atau EU. Kerjasama Malaysia dengan negara-negara anggota EU memudahkan negara Malaysia memasarkan produk Malaysia. Contohnya ialah memasarkan keluaran kereta nasional seperti Proton ke negara-negara Eropah. Malaysia juga menganggotai Pertubuhan Serantau iaitu APEC. Dengan menganggotai Pertubuhan APEC, Malaysia berpeluang menembusi pasaran Asia Pasifik. Bermaksud Malaysia berpeluang menjual barangan atau produk ke negara-negara anggota APEC. Berikut merupakan negara-negara anggota APEC.
Negara-negara anggota APEC menggalakkan perdagangan bebas dan pelaburan dalam kalangan anggota. Dengan adanya perdagangan bebas, mereka diberi keutamaan dalam menjual barangan atau produk ke negara-negara anggota. Selain itu, terdapat juga pengurangan tarif atau cukai barangan. Malaysia merupakan salah satu anggota pertubuhan WTO. Dengan menganggotai pertubuhan WTO, peluang mengembangkan ekonomi lebih banyak atau lebih luas. Dengan menganggotai pertubuhan WTO, Malaysia berpeluang mengemukakan cadangan ataupun isu berkaitan perdagangan. Ini adalah contoh kerjasama Malaysia dengan negara Jepun. Malaysia membeli mesin dan jentera dari negara Jepun, manakala Jepun pula memperoleh petroleum dan gas asli dari Malaysia. Dengan adanya kerjasama ekonomi, segala urusan perdagangan dipermudahkan. Selain bekerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang lain, Malaysia juga salah satu anggota pertubuhan seperti NAM, WTO dan OIC. Malaysia juga mengadakan kerjasama dengan Kumpulan Kerjasama G7 atau Kumpulan 7 Buat Negara Maju. Malaysia juga mengadakan kerjasama dengan negara-negara anggota G15 iaitu 15 buah negara-negara membangun. Malaysia juga bekerjasama dengan kumpulan G7. Dengan bekerjasama dengan kumpulan G7, ia membuka peluang perdagangan Malaysia di negara maju. Malaysia berpeluang memasarkan produk di negara-negara maju. Selain itu, Malaysia juga bekerjasama dengan negara-negara anggota G15. G15 ialah 15 buah negara yang sedang membangun. Dengan bekerjasama dengan negara-negara G15, Malaysia berpeluang menjual dan memasarkan produk Malaysia ke luar negara. Melalui kerjasama dengan G15 juga, Malaysia mendapat kemudahan untuk membeli barangan dari negara-negara anggota dengan adanya pengurangan tarif atau cukai. Ini ialah kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa, iaitu kepentingan kerjasama ekonomi Malaysia dengan negara-negara anggota pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Kepentingan pertama ialah Malaysia mudah mendapat bekalan tenaga buruh profesional dan juga tenaga buruh kurang mahir. Contoh tenaga buruh profesional ialah daripada negara-negara anggota EU Eropah atau dari negara Jepun dan lain-lain.
Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa yang kedua ialah pemindahan teknologi. Melalui kerjasama Malaysia dengan negara-negara anggota Pertubuhan Dunia, Malaysia boleh mempelajari pelbagai teknologi dari negara anggota. Selain itu, negara-negara anggota pertubuhan antarabangsa juga boleh saling bertukar kemahiran dan juga teknologi. Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa antara Malaysia dengan pertubuhan antarabangsa ialah Malaysia mendapat keistimewaan atau pengecualian dari segi cukai, tarif dan embargo. Pertubuhan yang memajukan perdagangan di Malaysia ialah MITI dan Medtrade. Dengan menganggotai pelbagai pertubuhan antarabangsa, Malaysia mendapat peluang yang lebih banyak untuk memasarkan barangan. Oleh itu, pasaran barangan atau produk Malaysia semakin luas. Kerjasama ekonomi antarabangsa juga menggalakkan pelaburan asing di Malaysia. Dengan adanya pelaburan asing di Malaysia, mereka membuka operasi kilang atau perniagaan di negara Malaysia dan membuka banyak peluang pekerjaan. Selain membuka peluang pekerjaan, ia juga meningkatkan ekonomi negara. Dengan adanya kerjasama ekonomi antarabangsa, negara-negara anggota Pertubuhan Antarabangsa mudah untuk mendapat bahan mentah dari negara lain. Contohnya, negara Meksiko dan Kanada mudah mendapatkan gas asli dari Amerika Syarikat. Kesimpulannya, kerjasama dari segi ekonomi antarabangsa sangat penting kerana ia boleh membantu sesebuah negara mengembangkan ekonomi negaranya.